Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami ialah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Right, hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang masalah snoring ataupun masalah berdengkur dan kegemukan. Sebenarnya ada kaitan antara keduanya. Ada kaitan, in fact ada cycle, ada satu kitaran yang menyebabkan seseorang itu ada masalah berdengkur dan kegemukan. Dan sebenarnya bukan masalah kegemukan sahaja yang menjadi kepada punca masalah kepada berdengkur ni. Sebenarnya dia lebih lagi, konsep dia lebih besar lagi. Jadi kalau katakan apa yang saya nak share pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai orang, please tekan butang share sekejap, share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab saya pun tengah nak share juga dekat kita punya Telegram channel. Apa khabar? Assalamualaikum. So, masalah berdengkur ni. Dia akan menyebabkan banyak perkara. Dia akan menyebabkan orang yang sedang berdengkur tu ada sedikit masalah, dan orang yang tidur bersama dengan orang yang berdengkur tu pun ada sedikit masalah juga. Dan honestly, saya nak beritahu kat sini, saya juga ada masalah berdengkur juga. Nanti saya akan explain kenapa. Siapa sini nak tahu apa sebab saya ada masalah berdengkur juga? Saya kena bagi tahu lah juga, sebab saya kena bagi tahu kat sini secara jujur dan ikhlas. Sebab kita semua hidup dalam keadaan dunia yang sama. Nobody is perfect, tak kisahlah siapa diri kita. So setiap orang ada masalah masing-masing. Waalaikumsalam Puan Lin Mua. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Macam ni apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini akan bantu ramai orang. Bukan setakat orang yang sedang berdengkur sahaja, malah mereka yang sedang tidur bersama mereka yang berdengkur juga. So saya nak share sikit. Punca masalah kepada berdengkur ni yang paling kritikal sekali. Jap, nak tanya, dengar tak suara saya? Internet saya okey tak? Saya rasa internet saya okey. Saya rasa saya punya connection cantik, okey dan menarik. Kau memang the bomb. Tapi boleh tak confirmkan dengan saya, suara saya jelas ke tak jelas ke? Boleh tak komen kejap? Waalaikumsalam Puan Zuraini, apa khabar? Alright. Saya dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar? Boleh tak bagi saya love banyak dan boleh tak share? Terima kasih Puan Zuraini sebab confirmkan kepada saya. Dengar clear, Alhamdulillah. Macam ni. Punca kenapa kita ada seseorang itu ada masalah berdengkur disebabkan obstruction di bahagian sini. Di bahagian sini. Kan? Kawasan situlah. Kawasan dengar sengaja lah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cik Ros, apa khabar? Dia akan ada sedikit obstruction dekat bahagian sini, dekat bahagian hidung, sepanjang perjalanan daripada hidung ke paru-paru lah. So itu yang menyebabkan seseorang itu ada masalah berdengkur, dan most of the problem datangnya daripada sebabkan sempitnya saluran pernafasan kita kawasan sini lah kan. Biasanya lelaki yang paling senang sekali dapat masalah berdengkur ni, walaupun sebenarnya dia usia muda lagi. Tetapi kalau katakan dia ada masalah berat badan, dia lebih senang dapat masalah berdengkur tu. Okey, saya pernah dulu kenal dengan kawan saya, lelaki duduk sekolah asrama dulu dekat MMU. Okey, tidur satu bilik ramai-ramai, berdengkur dia, ya Allah, terkejut saya tidur. Lepas lama-lama baru saya pun dapat benda tu juga, sebabkan saya mungkin kutuk dia selalu kot. So Tuhan bayar cash pada muka saya. Tapi tak apa. So saya akan explain nanti kenapa saya ada masalah berdengkur nanti kejap lagi. Okey. Apa tadi? Biasanya lelaki kenapa? Sebabkan lelaki punya fat deposition Lelaki punya fat deposition pada bahagian-bahagian macam kat sini, dekat bahagian dada situ, fat deposition lelaki. Especially kalau katakan lelaki tu ada masalah berat badan lah. Okay, so dia tak macam perempuan punya fat deposition dia biasa dekat bahagian lower body. Okay, waalaikumsalam Puan Rina, Zaiman, apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah, clear, cantik. Okay, untuk perempuan, fat deposition ni bahagian bawah, bahagian pinggang, pinggul, peha, punggung, kawasan tu. Lelaki bahagian belah atas, macam belah dada, sini, macam-macam kat sini kan. So, nampak lelaki tu daripada atas tu nampak lebih besar lah badan dia, muka dia dan sebagainya. So, jadi bila kita ada masalah berdengkur ni juga, kita juga akan ada masalah macam bila bangun pagi tu rasa pening-pening, rasa tak cukup tidur, rasa macam mengantuk je walaupun dah tidur lama kan. Banyaklah dia punya punca-punca dia. Tapi hari ni saya nak tunjukkan apakah kaitan antara orang yang ada masalah berat badan dan berdengkur dengan ada masalah berat badan. Sebenarnya dua ni berkait-kait. Orang yang ada masalah berat badan, dia akan dapat berdengkur. Orang yang berdengkur walaupun pada asalnya dia tak ada masalah berat badan, dia mungkin akan dapat masalah kegemukan.
Boleh faham tak dia punya interconnection di antara kedua-dua masalah ni? Boleh tak komen nampak, boleh tak komen faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Morning Puan Angle, apa khabar? Saya harap semua yang berada dalam ni berada dalam keadaan sihat walafiat. Hendaknya saya nak ucapkan terima kasih awal-awal sebabkan share Facebook Live ni, sebabkan saya rasa ramai orang perlu tahu cara macam ni. Kalau tak nanti susah sikit kita nak nampak proses dia. Okay, sekejap right, so saya pun nak juga cerita pasal benda ni. Terima kasih dah share. Terima kasih Cik Ros yang dah share. Hai Puan Aisyah Humairah, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, waalaikumsalam Puan Rina Zainal. Okey, apa khabar? Clear Alhamdulillah Okey, sekejap. Okey, kau tim. Gini Okey, saya nak bagi tahu, let's say kalau katakan orang yang ada masalah kegemukan, dia akan ada masalah macam kawasan sini. Dia masalah dekat kawasan, dia macam blok pernafasan, dan bila dia blok pernafasan, ada satu tu nama dia adalah lelangit dekat belakang hujung ni, dia lebih lembut lagi. Dia macam flapping. Bila kita bernafas dia macam flapping. Itulah. So that's why bila bernafas dia dengar macam bunyi flapping dekat bahagian sini, menyebabkan dia macam bergerak-gerak. Dia macam bunyi bergetar-getar dekat kawasan situ. Dan itulah yang menyebabkan kenapa orang berdengkur ni, dia akan berdengkur dekat bahagian mulut, sebabkan dia paling dekat dekat bahagian mulut, sebab dia langit kawasan mulut kan. So itu satulah. Untuk saya, nak tahu tak siapa sini nak tahu kenapa saya berdengkur? Boleh tak komen nak tahu? Saya dah check dengan ENT, ini masalah saya. Mana saya pergi umbat tak ada kat sini. Siapa nak tahu? Saya ada masalah berdengkur juga, honestly. Walaupun saya tak ada masalah berat badan, alhamdulillah sihat, baru balik jogging 5 hari tak pergi, pancit juga hari ni. Tak apa Cik Ros, yang penting mencuba. Saya punya masalah sebabkan saya ada masalah nama dia congenital deviated septum nama dia. Congenital deviated septum, nama saya punya keadaan kesihatan. Saya punya lahir hidung saya punya tulang bahagian tengah-tengah dia macam kesengit sikit, dia tutup sebelah kanan. Jadi saya punya hidung saya pun macam dia out of shape sikit sebenarnya kalau perasan. Okay, so itu masalah saya, dan disebabkan itu sebelah hidung saya boleh bernafas dengan lancar, sebelah hidung saya ni macam dia tak cukup pernafasan dia keluar. Jadi saya kena macam tu baru saya puas bernafas. Sebabkan saya ada macam tersangkut dekat kawasan sini. Tapi doktor rasa macam dia tak perlu buat operation. Nombor satu sebabkan saya boleh bernafas dan saya boleh perform dalam saya punya sukan yang saya buat, tak ada masalah. So saya boleh continue je. Mungkin saya kena buat operation lagi sekali. Kenapa lagi sekali? Sebab pada tahun 2008 saya pernah buat operation, nama dia septorhinoplasty. Septorhinoplasty lah satu keadaan yang mana tulang hidung saya diperbetulkan, ditegakkan dan diangkatkan sikit hidung saya ni sebabkan supaya saya boleh bernafas dengan lebih baik, supaya dia punya saluran pernafasan ni lebih besar sikit. Kalau tak dia akan macam sempit. Disebabkan sempit saluran pernafasan itulah saya bernafas bunyi macam daripada hidung. Macam itulah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Hai, apa khabar semua yang baru join? So, hai Puan Rona Ismail, Puan Ayu, hai Puan Shima Ismail, saya baru nampak dekat sini. Hai Puan Aisyah Humairah semua yang baru join Facebook Live ni. So, jangan kutuk saya belum lagi jadi gemuk alhamdulillah, tapi itulah masalah saya. So, masalah itu jugalah akan menyebabkan saya senang naik berat badan juga kalau katakan saya tak melakukan beberapa jalan penyelesaian ni. Okey, so far boleh faham tak punca-punca kenapa seseorang itu dapat masalah snoring ataupun berdengkur? Boleh tak komen? Perempuan pula on the other hand, sekarang ni pada masa usia dia muda, dia okey lagi. Tetapi bila dah semakin meningkat usia, dah semakin menopause kan, dia punya fat deposition dia akan naik pergi ke atas juga, pergi ke bahagian muka juga, pergi bahagian tengkuk, menyebabkan dia juga akan mungkin dapat masalah berdengkur juga nanti eventually. Okey, lelaki memang dah ada daripada mula, perempuan ni pun nanti dia akan develop juga. So jalan penyelesaian dia kena buat sekarang, kena buat hari ni. Kalau tak nanti kita akan berdengkur, tidur satu rumah dengar suara kita, mungkin jiran sebelah pun dengar suara kita juga, malu gila kot. Saya malu. Kalau nak tidur tu saya akan cukup kat Alin kejut saya kalau katakan bunyi berdengkur. Memang dia akan kejut saya. Hai Puan Amin, apa khabar? Hai semua hai Puan Nur Aziha, apa khabar? Okey. So far boleh follow tak? Siapa sini boleh follow, boleh tak komen, boleh follow, boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Saya nak minum air kejap, bismillah. Okey. So now berbalik kepada apakah kaitan tadi tu saya explain apakah kaitan orang yang gemuk ada masalah berdengkur. Saya nak tunjukkan pula apakah masalah orang yang berdengkur dan dia akan gemuk nanti lepas tu.
Nak tahu tak apa kaitan dia? Ni saya nak share dia bentuk cycle dalam bentuk kitaran. Yang ni penting, yang ni kita kena faham. Kalau katakan kita ada suami, anak-anak yang masih lagi muda, katakan anak masih muda, cucu ke, yang berdengkur pada usia sekarang, walaupun dia muda, dia akan jadi masalah berat badan nanti. Waalaikumsalam Puan Amin, apa khabar? Cukup komen jap, kebanyakan orang berdengkur tak ngaku sebab dia tak dengar dia dengkur, betul. Alin siap record. Siap betul, Alin siap record lagi. So, aduh lah, bengong betul. So cerita dia, orang yang berdengkur, okay, lepas dah bangun pagi, dia akan rasa grogi, macam tak cukup tidur, macam ngantuk, tidur lagi dan sebagainya lah kan. So benda tu akan menyebabkan dia akan rasa macam tak bertenaga sepanjang hari tu, sebabkan tidur dia tak cukup, oksigen dia tak cukup sampai ke badan dia. Cuba bayangkan kalau katakan dia tidur macam tu selama bertahun-tahun, pastinya dia akan menyebabkan dia rasa tak bertenaga. Macam mana badan kita, boleh tak saya nak tanya sikit, macam mana badan kita compensate masalah itu? Siapa nak tahu? Okay, bila badan kita tak bertenaga pada waktu pagi, dah bangun tidur pun rasa tak bertenaga, apakah badan kita akan hantar signal? Otak kita akan hantar signal kepada badan untuk kita buat apa lepas tu? Boleh tak komen? Teka sikit. Nak tahu. Okay, teka. Apa badan kita akan buat? Apakah otak kita akan hantar signal kepada badan kita? Kalau katakan pada waktu pagi dah tidur 8 jam ni. Tidur 8 jam, kita masih lagi rasa mengantuk dan rasa lagi macam tak cukup tidur, rasa penat, rasa macam nak tumbang. Nak tumbang lah kan kisah dia. Siapa sini boleh teka? Okay. Teka nombor 1, teka nombor 2, teka nombor 3. Tak ada, tak apa. Jawapan dia adalah otak kita akan hantar signal kepada badan kita untuk makan. Makan apa? Makan makanan berkarbohidrat. Makanan yang berkarbohidrat macam mana? Makanan berkarbohidrat yang mengandungi GI yang tinggi. Kenapa makanan karbohidrat yang ber-GI tinggi? Sebab itu yang akan bagi boost kita tenaga. Siapa sini dah faham dah kenapa badan kita kena makan makanan mengikut keperluan tenaga sekarang? Dan waktu tidur kita tu memainkan peranan. Siapa sini dah faham? Sebab badan kita akan hantar signal secara naturalnya untuk kita makan. Pilih makan makanan yang manis, kita akan craving benda-benda yang manis. Kita akan craving benda-benda yang macam menyebabkan kita rasa macam aku kena makan benda manis. Kalau tak makan benda manis, rasa macam benda tak kena. Bukan sebab apa? Sebab dia akan memberikan tenaga kita on the spot. Bila kita makan makanan yang manis-manis ni, makanan yang ber-GI tinggi, dia akan terus convert kepada gula. Gula tu dia akan diberikan tenaga kepada kita. Minumlah air kopi macam mana pun, kita mesti nak minum kopi yang ada gula. So, itu yang berlaku kepada mereka. Dan bila benda ni berterusan bertahun-tahun lamanya, pemilihan makanan macam itulah yang akan menyebabkan seseorang itu dapat masalah berat badan. In the future, kita nak makan lebih, pemilihan makanan kita pula adalah makanan daripada ber-GI tinggi, karbohidrat. Benda tu akan menyebabkan kita ada masalah berat badan, walaupun pada peringkat awal dia tidak ada masalah berat badan pun. Dia hanya mula dengan berdengkur sahaja. Boleh faham tak dia punya cerita dia? Dan masalah berdengkur ni bukan berpunca daripada masalah berat badan sahaja. Masalah yang selain daripada masalah berat badan ni juga, dia seperti saya ada masalah deviated septum. Saya ada masalah deviated septum. Kalau perasan, hidung saya macam agak sengit sikit kalau perasan saya punya tulang sengit sikit, dia mengganggu saya punya pernafasan. Dan seterusnya dia buatkan saya berdengkur. Dan seterusnya juga itu pun akan menyebabkan menjadi punca kenapa kita senang naik berat badan. Waalaikumsalam Puan Kamalia Yusof, apa khabar? So seterusnya, orang yang ada masalah macam ni juga, orang berdengkur juga, yang daripada dia kurus. Kata tak apa punca dia, kenapa dia berdengkur? Orang yang kurus berdengkur. Kenapa? Sebabkan dia terlalu penat sangat. Dia mungkin sebelum tidur tu dia main futsal contohnya, ataupun sebelum tidur tu dia tidur lambat, katakan tidur lambat gila semalam, katakan, ataupun dia tak tidur berhari-hari, katakan sebabkan sibuk belajar contohnya. So dia akan menyebabkan badan dia macam total shutdown, hampir total shutdown sekejap. Pada waktu dia total shutdown itulah dia berdengkur. Dan pada waktu itulah sebenarnya dia tak sedar pun dia tengah berdengkur. Sampai kena ada orang record baru dia percaya. Benda-benda macam ni semua akan menyebabkan apa? Menyebabkan masalah berat badan in the future. Siapa sini nak tahu dah sekarang ni? Siapa sini nak faham kenapa sebenarnya seseorang itu dapat masalah berat badan? Bukan setakat makanan sahaja. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love berapa banyak kenapa seseorang itu dapat masalah berat badan adalah disebabkan
gaya hidup yang salah. Tolak ke tepi, kalau katakan memang dah lahir-lahir ada masalah hidung sengit, tolak ke tepi. Dia punya masalah macam tidur lambat, okay? Tidur lambat, lepas tu pula macam tak tidur berhari-hari dan sebagainya. So benda itulah yang akan menyebabkan dapat masalah berat badan in the future. Mungkin bukan sekarang, tapi dia akan develop bertahun-tahun akan datang. Dia lebih senang dapat masalah berat badan nanti. Okay, so itu adalah dia punya cycle dia. Kenapa orang yang gemuk dapat masalah berdengkur, macam mana orang yang kurus boleh dapat masalah berdengkur, lepas tu boleh jadi gemuk lepas tu. Itulah sebab dia punya cycle dia. So bila kita faham cycle tu, okay, bila kita faham cycle tu, agak-agaknya benda apa kita nak buat sekarang? Okay, untuk mereka yang ada masalah berat badan, saya cakap dulu untuk mereka yang ada masalah berat badan dulu kepada mereka yang ada masalah berat badan dan nak cuba keluar daripada masalah berdengkur ni, nombor satu yang dia kena buat adalah dia kena turunkan berat badan. Dia kena follow meal plan, dia kena cuba cari jalan memilih makanan yang betul mengikut kepada keperluan tenaga kita. That's why dalam Batak Fitness, sebelum kita nak buatkan meal plan, kita tak buat saja-saja. Kita akan tanya dia beberapa soalan. Antara soalan yang kita akan tanya lah berapa jam dia tidur sehari. Berapa jam dia tidur dalam malam tu. Ada yang saya perasan tidur pukul 2 pagi, bangun pukul 6 pagi. Tidur pukul 12 tengah hari, tidur pukul 12 tengah malam, bangun pukul 4-5 pagi, 5 jam je tidur. Lepas tu pula tak tidur, lepas tu dia tidur 5 jam je sehari. Mana cukup? Saya tak cerita lagi pasal kualiti tidur kat situ. Sebab apa? Sebab saya tak nak, sebab tak semua orang tahu macam mana dia nak kuantifikan kualiti tidur dia. Boleh faham tak? Antara 1 ke 10, berapakah kualiti tidur anda? Mesti dia akan tanya balik, coach, apa maksud soalan ni? So saya just tanya je berapa jam dia tidur. Boleh faham tak dia punya point dia? So pastikan kita memilih makanan-makanan yang akan menurunkan berat badan kita terlebih dahulu. Sebab itulah cycle tu akan dapat dipecahkan, akan dapat dipotong. Boleh faham tak? Okay? Setiap masalah yang ada masalah yang macam setiap masalah yang berlaku dalam tempoh jangka masa yang panjang, kita tak dapat nak jumpa jalan penyelesaian dia lagi disebabkan kita ada masalah cycle, kitaran masalah itu yang kita tak tahu nak settle mana satu dulu. Macam punca dia banyak sangat. Waalaikumsalam Puan Sushira. Sangkut-sangkut Sangkut-sangkut ke? Hai Puan Umiyah, apa khabar? Hai Puan Rohana Ismail, apa khabar semua? Okay, so point saya kat sini adalah apabila kita jumpa masalah, kita ada masalah berdengkur, besok pagi terasa tak bertenaga, so kita akan pilih makanan yang berkarbohidrat tinggi, kemudian dia akan naik masalah berat badan, kemudian dia berdengkur balik semula. So cara yang benar kita boleh kontrol sekali adalah ni pemilihan makanan. Kita boleh pilih makanan, kita cari makanan yang ber-GI tinggi, kita kurangkan pengambilan karbohidrat yang rendah, kita cuba bersenam dengan senaman yang betul. Nanti saya akan ajar macam manakah senaman untuk kita punya kuatkan bahagian rahang. Itu saya tengah cuba sekarang. Hai Puan Cik Jamilah, apa khabar? Sesekali sangkut Kak Yung. Okey, boleh faham tak so far? So far boleh faham tak? So kita selesaikan masalah berdengkur ni dengan follow meal plan dulu. Meal plan ni dapat kat mana? Boleh dapatkan daripada dietitian, daripada nutritionist, daripada siapa lagi, daripada fitness coach. Pastikan meal plan itu tidak mengandungi produk kurus yang mereka jual, sebabkan itu pun akan mengganggu kita punya proses berat badan kita, sebabkan dia akan menurunkan paras metabolisme kita. Ataupun nak mudah, boleh klik kat pin komen tu, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah senang sikit nampak kesan. Okey, itulah yang pertama, solution yang pertama. Yang kedua, macam mana cara kita nak selesaikan masalah berdengkur ni? Yang ni pun saya sedang amalkan juga. Okey, Kak Yung, anak sulung dari baby dengkur sampai lah. Okey, cuba try Kak Yung, cuba check dia punya, dia ada tak masalah ENT, masalah ear, nose and throat. Saya try tengok. Ada tak sebarang macam obstruction, sama ada dia ada resdung ke, mungkin dia ada masalah macam congenital macam saya, masalah deviated septum. Itu yang saya boleh fikir sekarang lah. Saya tak sure sebab saya bukan doktor. Yang pastinya, kalau katakan nak lebih jelas, cuba try jumpa ENT, ear, nose and throat, sebab diorang akan dapat tahu. Saluran pernafasan sempit. Waalaikumsalam Kak Mi. Saya dah agak dah. Saluran pernafasan sempit. Macam saya lah.
So kalau masalah congenital, memang dia kena buat salah satu cara operation. Saya dah buat operation sekali. Saya kena buat operation lagi sekali sebabkan saya punya saluran pernafasan saya dah sempit balik semula. Bukan sebabkan ada benda tersumbat ke tak, tapi disebabkan saya punya operation tu nama dia adalah septorhinoplasty. Dia perbetulkan tulang saya dekat hidung ni, kemudian dia naikkan sikit. Yang naik ni yang jatuh. Sebab apa? Sebab saya main bola rembat kat muka saya. Besok pula saya pernah juga berjalan dekat satu pintu cermin transparent, saya tak tahu tu ada cermin. Saya jalan langgar kena kat hidung saya, berdarah seri keluar. Memang bodoh-bodoh je saya punya masalah ni dulu kan. Tengok macam mana? Itu masalah yang saya kena alami. Tapi itulah yang menyebabkan saya rasa saya boleh buat operation nose job lepas ni. So jangan terkejut kalau tiba-tiba hidung saya mancung. Jangan marah saya jangan marah, jangan tiba-tiba jadi ustazah kat sini. Coach tak boleh buat nose job, dosa mengubah ciptaan Tuhan. Saya bagi tahu boleh untuk saya. Untuk saya, untuk anak Kak Yo. Kalau katakan boleh lah kita tanya jugalah doktor. So jangan jealous Saya sebenarnya nak tambah gigi pun saya takut jumpa dentist. Ini kan pula nak pergi betulkan hidung. Apa lagi menakutkan. Memang banyak benda kena buat nanti. Siapa sini dapat sesuatu so far? Saya nak bagi tahu lagi beberapa cara yang kita boleh selesaikan masalah berdengkur ni. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love? Yang ni saya tak pernah cuba. Tapi boleh try kalau katakan terlalu kritikal sangat Kalau katakan terlalu kritikal sangat, inilah salah satu jalan penyelesaian dia. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Okey. Salah satu cara yang berkaitan dengan makanan juga nombor satu, cuba try pilih makanan yang betul. Pilih makanan yang kurang karbohidrat. Kalau nak ambil makanan karbohidrat pun, ambil makanan karbohidrat yang ber-GI rendah, yang berfiber tinggi. Kemudian pula jangan makan terlalu awal sebelum tidur. Sebabkan bila kita makan terlalu awal untuk tidur, macam mana? Maksudnya macam kita makan beberapa jam ataupun sejam sebelum tidur lah maksud saya Okey, benda tu akan menyebabkan badan kita akan jadi macam sekejap, saya tanya, siapa sini pernah makan, lepas dia makan dia rasa mengantuk. Rasa mengantuk tu naik, rasa kenyang sampai ke mata. Siapa sini pernah rasa macam tu? Saya nak explain kenapa sebenarnya kita dapat masalah macam tu. Sebabkan bila kita makan, especially bila kita makan terlalu banyak sangat, ataupun bila kita makan, makanan kita makan tu susah nak dihadam, badan kita terpaksa menggunakan tenaga yang ada untuk mencernakan makanan yang kita makan tu. So, badan kita rasa macam kurang bertenaga sikit. Makanya kita akan rasa kurang bertenaga, kita akan rasa macam lemah, longlai, macam nak mengantuk tidur je sebabkan kita punya tenaga banyak fokus kepada nak mencernakan makanan tu. Lama kelamaan, bila benda tu akan rasa macam kita rasa kurang bertenaga, kita rasa nak mengantuk, kita rasa mengantuk. Dan otak kita akan hantar signal, bila macam hantar banyak sangat makanan, banyak sangat tenaga pada nak mencernakan makanan tu, otak kita juga akan hantar makan makanan ataupun minum minuman yang bergula. Sebab dia akan bagi kita tenaga on the spot. Sama juga konsep yang tadi tu. So benda tu akan menyebabkan kita akan makan atau minum benda yang manis sebelum tidur. Itu yang akan menyebabkan badan kita akan jadi macam lebih penat lagi lepas tu. Insulin kita punya reaction. Lepas tu pula kita akan rasa macam beberapa benda lah. Okey, benda-benda macam tu memang kurang digalakkan. Saya sarankan kalau nak tidur, nak makan makanan yang heavy, contohnya nak makan nasi dan lauk macam-macam, makan dalam at least 2 jam sebelum nak tidur. 2 jam, paling terbaik 3 jam. Kalau tidur pukul 12, makan pukul 9. Kalau tidur pukul 11, makan pukul 8. Macam tu lah. Boleh dapat sesuatu tak? Siapa sini dapat faham? Dan juga kalau katakan kita nak menyelesaikan masalah ini, cuba kita makan makanan sikit-sikit tapi dengan kerap. Sebab benda tu dia akan macam lebih afdal lah, afdal. Okey? So antara juga, selain juga kita boleh macam cuba kurangkan cuba kita kunyah dengan perlahan sebab benda tu pun akan memudahkan pencernaan kita. So makan dengan pelan-pelan lah So itu satu, itu bab makanan. Okey, bab makanan punya solution. So siapa sini dah ready untuk tahu cara selain daripada makanan yang dia boleh buat? Saya rasa benda ni saya tak boleh nak share semua sebabkan terlalu lama. Sebabkan especially tang senaman memang terlalu lama. Nanti saya akan explain dekat dalam kita punya platform yang lain.
Alright, siapa sini nak tahu apakah yang kita boleh buat selain daripada tu? Bila seseorang itu ada masalah snoring ataupun berdengkur ni, okay, macam saya explain tadi, kita punya mulut kita ni, dia punya anatomi dia, okay, dia punya structure dia, dia ada saluran hidung dengan mulut bersambung somewhere dekat sini. Dan dia punya sambungan tu ada nama dia adalah soft palate nama dia. Soft palate tu yang akan macam flapping macam tu, terutamanya bila kita punya saluran tu sempit. Sempit dia macam angin tu macam lebih macam mana? Contoh macam kita ada macam ni. Kalau saya tiup dia akan bergerak kan, geri-geri tu. Bergerak itulah dia akan macam akan flapping dekat kita punya atas dan bawah tu. Okey, atas dan bawah tu, dan itu akan menyebabkan kita bunyi dia berdengkur, udara kita tu akan macam flapping dan menyebabkan kita ada masalah macam tu. So, antara salah satu cara dia adalah kita kena make sure saluran kita ni macam lebih besar sikit. Salah satu cara dia adalah kita pakai mouthpiece. Kita tidur dengan ada mouthpiece kat mulut kita. Mulut kita masih kita tutup, tapi dia macam buka kan sikit. Kita tu bila kita buka kan, kita punya saluran pernafasan kita pun jadi semakin luas. Boleh faham tak? Tapi kita kena tidur dengan pakai mouthpiece. Jangan risau, memang takkan tertekan, tertelan. Sebab dia besar. Mouthpiece ni macam mana? Kita boleh macam kita boleh nampak orang yang bertinju kan, dia pakai mouthpiece tu. Siapa pernah nampak? Letak komen kalau pernah nampak. Jadikan insyaAllah good idea. Kak Ayu saya akan jadikan dalam BMN topik. Nanti insyaAllah saya akan take note pasal benda ni. That's the best benda tau. That's the best benda ni. Saya akan letakkan dalam tajuk dia exercise. Exercise untuk berdengkur. Alright. Waalaikumsalam Puan Samsuriwati, apa khabar? Puan Samsuriwati, kita BMM kita malam ni BMM kita malam ni. Nampak? Okey. Itu satu. Salah satu cara dia juga adalah dengan cara kita tukar position. Kadang-kadang kita tidur, kita baring menelentang, dia akan menyebabkan dia lebih senang dapat. So, kita boleh mengiring, kita boleh tidur dengan bantal kita ke atas sikit, macam tu. So, dua position tu, dia akan menyebabkan kurang sikit simptom dia. Saya tak tahu macam mana, adakah ianya akan membantu saya. Tetapi bantal saya, kalau saya tinggi, saya rasa tak selesa, saya macam lenguh tengkuk saya kat sini. Jadi saya pakailah bantal apa yang ada. Okey, itu salah satu cara dia juga. Dan selain daripada itu juga, memang kita kena pastikan kita ada good hygiene. Good hygiene. Terus lebih. Kita kena ada good hygiene sebelum tidur. Bermaksud sebelum tidur ni cuba try cuci muka, gosok gigi. Sebab benda itu akan menyebabkan otak kita hantar signal kepada badan kita, okey, Mamat ni dah nak tidur dah. Okey, Oga ni dah nak tidur dah, cuba try to relax your muscle. So bila muscle kita relax, okey, dia macam sebenarnya kenapa macam ada flapping soft palate kita tu, sebabkan muscle kita terlalu relax. Dan sebabkan macam tu, dia macam tak dapat nak pegang kita punya mulut, sebab tu kena pakai mouthpiece. So dia akan pegang mulut kita, dia akan macam terbuka sikit, dan supaya dia punya saluran pernafasan tu jadi semakin okey. So dia akan jadi makin teruk bila kita punya saluran, kita punya tengkuk kita macam lemak, dia akan menekan saluran pernafasan kita. That's why ada orang ada masalah nama dia sleep apnea. Siapa pernah dengar perkataan sleep apnea? Boleh tak komen dengar perkataan sleep apnea? Jap, saya kalau boleh tak nak macam berceramah Boleh tak kita macam berhubungan? Kita berchat. Boleh tak komen? Ke saya cakap non-stop sebenarnya? Saya cakap slow-slow je lah Kita macam, okey tak? Boleh faham ke saya punya points setakat ni? Honestly, saya ada masalah berdengkur. Memang saya cuba nak settlekan. Tapi bila saya tanya doktor, hanya yang boleh settlekan ini dengan cara operate sahaja. Sebab itulah yang akan menyebabkan saya punya saluran pernafasan lebih besar sikit. Especially lagi teruk bila saya mengantuk sangat. Sebabkan saya main futsal contohnya, dia akan menyebabkan saya rasa macam lebih kuat berdengkur dia sampai anak-anak pun boleh terbangun. Itu kan. Sedih. Hashtag. Betul. Faham sangat Puan Hashim. Terima kasih Puan Hashim Merah. Terima kasih. Alright. Macam tu lah. Kita berkomen-komen. Kita bercakap macam tu lah baru.
Aku rasa aku tengah bercakap dengan orang, bukan tengah bercakap dengan diri sendiri. Sebab saya nampak muka saya. Ya betul corner plate tapi kos tinggi tak mampu. Tak apa Kak Yong, sebenarnya salah satu cara tadi tu dengan cara exercise yang saya tengah buat sekarang ni. Saya baru belajar kemarin pasal benda ni. Saya tak tahu macam mana dia bantu, tapi insyaAllah dia akan membantu serba sedikit kata je. Dan itu yang saya akan share dalam BMM nantilah dalam kategori senaman. Alright, so tadi tu adalah berkenaan dengan kita pakai mouthpiece. Okay, kita ada good hygiene sebelum tidur. Hantar signal kepada otak yang kita nak tidur. Salah satu cara yang lain yang saya cuba nak buat juga nanti insyaAllah adalah dengan cara membaca. Bukan membaca pakai e-book, pakai iPad, bukan, tapi membaca pakai buku. Membaca guna buku. Sebab bila kita membaca guna buku, dia macam lighting dia akan macam jadi macam tone sikit. Dia takkan ada macam UV light macam pakai iPad ni ataupun pakai phone. Dia akan kacau mata kita dan menyebabkan kita rasa susah nak tidur. Dicampur pula dengan masalah berdengkur, besok pagi memang tentu rasa pening. Tentu rasa pening kepala, tentu rasa macam tak selesa tidur. Boleh faham tak so far? So, dalam erti kata lain, bila kita cuba nak selesaikan masalah berdengkur, kita kena pastikan kita punya pernafasan kita tu boleh berfungsi dengan baik. So itulah yang kedua. Okay, sleep apnea tu kita tahu apa? Sleep apnea tu adalah bila seseorang itu punya masalah berat badan terlalu tinggi sangat, okay, tengkuk dia macam besar sangat sampai dia menekan saluran pernafasan tu, menyebabkan dia mungkin akan dapat sesak nafas pada waktu tidur. Dan ada orang pernah mati disebabkan masalah apnea. Mati tak dapat nak bernafas, tiba-tiba muka dia biru. Why? Sebabkan dia cara dia lah, dia kena bangun, cuba macam buka mulut sikit. Tapi kalau katakan dah ajal, dia tak fikir dah buka mulut. Dia memang semua macam, siapa sini pernah rasa waktu tidur dia kena himpap? Siapa pernah rasa? Waktu tidur rasa kena himpap. Benda ni ramai orang ingat benda supernatural. Sebenarnya bukan. Siapa pernah rasa kena himpap? Saya pernah rasa kena himpap. Alin pernah rasa kena himpap. Okay. Juga lah. Of course lah. Sebab apa? Sebab kita rasa macam kena himpap tu. Bukan rasa kena himpap physically, kena tekan dada ke apa semua, tak. Sebabkan kita dapat rasa macam tu. Macam pernafasan kita macam tertutup sekejap, macam sesak nafas. Benda tu kita akan rasa terbangun. Cuba bayangkan kalau rasa macam tu dia tak terbangun. Itu adalah masalah sleep apnea yang kritikal, yang memang kena jumpa doktor untuk selesaikan masalah macam mana. Operate mungkin, ambil apa saya tak tahulah. Pernah rasa macam sesak nafas. So that's why itu adalah biasa sebenarnya untuk kita kalau katakan kita terlalu penat sangat. So solution dia bukan baca Yasin, bukan baca talqin, bukan baca ruqyah, bukan. Poin dia dekat sini adalah cuba tidur pada waktu yang sama setiap hari. Itu je solution dia. Puan Kamalia pun pernah rasa macam tu kan. So that's why biasa jangan risau, benda tu bukan kena gangguan syaitan, bukan. Dia adalah masalah kesihatan tidur kita. So that's why kena amalkan beberapa sleep hygiene. That's why digalakkan juga sebelum tidur untuk kita melakukan benda-benda sunat kan, solat ke dan sebagainya. Bukan untuk menghalau syaitan, ialah salah satu cara dia juga, tapi bukan itu punca dia. Sebab kita nak create habit. Orang yang berjaya capai sesuatu sebabkan dia ada habit yang dibuat setiap hari. Walaupun dia rasa tak nak buat pun, tapi dia buat juga benda tu sebab dia rasa dia perlu buat. Itu yang kita terapkan dalam meal plan. Itu yang kita diterapkan juga dalam kita punya kehidupan seharian untuk berjaya. So, macam mana dia akan menyebabkan kita rasa macam bila kita buat benda ini sahaja, insyaAllah kita akan dapat selesaikan masalah tidur yang macam tiba-tiba rasa terbangun macam itulah So, itulah salah satu solution dia. Dan yang saya nak explain ni adalah tentang senaman mulut. Nak tahu tak kenapa sebenarnya muscle kita terlalu relax sangat sampai dia tak dapat nak pegang kita punya mulut kita, sehingga kan dia menyebabkan kita punya soft palate kita macam belaga sesama sendiri. Sebab dia muscle kita penat sangat dan dia tak cukup kuat untuk menampung kita punya mulut kita ni. So cara dia adalah dengan cara bersenam mulut, bersenam-senaman. So salah satu cara juga selain daripada bersenam, saya tak pasti kalau tapi boleh try. Salah satu benda yang saya boleh fikir sekarang ni adalah cuba makan chewing gum. Makan chewing gum dia bagus untuk mereka yang ada gastrik. Dia juga bagus untuk mereka yang kuat macam berdengkur ni.
Tapi jangan telan, itu mesti pasal. Boleh faham tak? Cik try. Dan ada nanti senaman yang saya akan letakkan dekat dalam BMM sebagai konten BMM yang terbaru nantilah, sebabkan konten BMM kita dah ada 67 video. Ya, siapa sini yang tak pernah dengar perkataan BMM boleh tak komen saya tak pernah dengar perkataan BMM. Untuk mereka yang tak pernah dengar perkataan BMM ni, BMM adalah satu portal, nama portal kita lah Black Magic Mentoring ataupun ilmu hitam kurus yang mengandungi 67 video cara kurus tanpa produk. So, kita akan tambahkan lagi video tu kepada mereka untuk yang join ni. Kita akan settlekan hormon, insyaAllah hormon tu kita akan settle by this month. Kemudian kita akan settlekan juga tentang senaman. Salah satu senaman yang saya akan letakkan dekat situ adalah senaman tentang elakkan daripada berdengkur. Kita nak belajar macam mana cara nak kuatkan muscle di bahagian rahang kita ni, supaya pertama, kita akan dapat bentuk muka yang menarik. Nombor dua, dia akan menyebabkan muscle dekat dalam mulut kita, especially dekat bahagian sini, dapat kuat menampung kepada atau menolak muscle dekat luar sana, menolak lemak dekat luar sana yang tengah menghimpit sekarang. Okay, so that's why bila kita semakin berusia, chances untuk wanita, especially untuk berdengkur tu kurang. Dan bila berdengkur, saya sebut tadi, dia ada dua sebab. Pertama, mungkin terlalu penat sangat ataupun apa. Kedua, disebabkan ada masalah sleep apnea. Kita tak tahu sebab kedua-dua simptom dia sama je. Kena pergi jumpa doktor. Tapi kalau pergi ada masalah sleep apnea, dia lagi teruk. Dia akan menyebabkan kita mungkin akan meninggal tiba-tiba pada waktu tidur. So, cara dia macam mana? Overall, secara general dia sekarang ni, cuba mulakan dulu dengan meal plan. Dapatkan meal plan yang kita boleh amalkan setiap hari. Sebabkan kita nak kurus kan, kita semua committed kan. Cuba dapatkan meal plan daripada Batak Fitness. So boleh klik kat pin komen tu, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Okey, kita akan buatkan meal plan. Sebabkan dalam meal plan tu kita akan letakkan, bukan step by step, letakkan macam jadual pemakanan kita supaya kita akan lebih berdisiplin. Dan yang paling best sekali tentang meal plan itu adalah sebabkan meal plan itu mengandungi makanan kegemaran kita. Kalau katakan kita suka makan makanan seperti macam saya suka makan ayam, saya suka makan minum kopi, saya tak letak makanan kegemaran kita tu dekat dalam meal plan. Sebab kita nak pastikan meal plan kita ni adalah makanan yang kita boleh amalkan sampai bila-bila. Dan saya juga bagi akses dalam Black Magic Mentoring ni selama 30 hari dengan bertujuan supaya kita boleh faham cara kurus dengan mudah. Sebab kita dah ada ilmu dan kita tak nak bagi meal plan saja, kita nak juga bagi you all semua pandai macam mana nak buat meal plan sendiri. Betul memang lenguh mengunyah chewing gum. Contoh bila kita angkat dumbbell, lenguh muscle kita, tapi itu yang bagus sebenarnya. Dia akan kuatkan muscle kita. Tapi jangan lupa ambil protein secukupnya, rehat secukupnya, pastikan waktu tidur kita cantik, pastikan waktu tidur kita best. Barulah segala benda tok nenek ni akan berlaku. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak kalau faham point ni? Okay, siapa sini rasa macam apa yang saya sampaikan pada pagi ni satu benda yang best? Boleh tak komen best? Dan boleh tak please untuk mereka yang ada dekat dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat, boleh tak komen best tak live kita pada pagi ni? Kan ada kat dalam Telegram channel kan? Komen expired, okay tak apa. Boleh tak komen siapa yang ada dekat dalam Nak Kurus Sihat Cepat? Nanti dekat dalam Telegram channel kita Nak Kurus Sihat Cepat ni, boleh tak komen, leave a comment ni, klik kepeng gitu. Kemudian tulis live ni best. Sebab apa? Sebab kita ada sampai dalam 555 orang dekat dalam BMM, dekat dalam Telegram channel kita. Saya dah bagi link, saya dah bagi tahu tajuk apa kita nak buat. Bukan kita tak ada benda yang kita nak share. Kita memang share konten-konten yang akan membantu kita turunkan berat badan. Tetapi ramai orang tak perasan. Mungkin ramai orang tak perasan, mungkin rasa macam entah best ke tak ke tidak ni, baik aku tidur. Semalam aku berdengkur, tak cukup tidur, aku tidur lagi, sambung tidur lagi kan. PKP kan, boleh sambung tidur sampai ke tengah hari, orang tak marah. So that's why tolong share dekat dalam kita punya Telegram channel kita, adakah benda ni best untuk kita bagi tahu pada semua orang. Hopefully mereka yang ada dalam Telegram channel kita ni nampak dan diorang pun akan join juga Facebook live kita dan boleh bertanya soalan. So saya yakin tak ramai orang akan tonton video live kita lepas dah habis live. Dia lebih suka tonton Facebook live kita pada waktu tengah live. Alright, so terima kasih kepada yang join Facebook live ni. Terima kasih kepada yang dah share Facebook live ni. Saya harapkan apa yang saya sampaikan pada malam ni akan memberi manfaat. Kepada yang masih aktif, jumpa saya dalam Black Magic Mentoring malam ni. Malam ni saya tak buat live, tetapi saka saya akan buat live jam 6 petang dan 9 malam.
boleh tengok dalam Facebook page kita tajuk apa yang kita akan buat live secara saka ni pada waktu ni sekarang. Okay, again terima kasih kepada yang join, terima kasih kepada yang dah komen, terima kasih kepada Puan Juria, terima kasih kepada siapa ni, kepada Puan Cik Jamilah. Alhamdulillah, saya doakan semua sihat dan berjaya. Okay, yang dah bagi komen bawah ni, terima kasih Alhamdulillah. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah besok pagi secara live kepada student BMN yang aktif. Jumpa saya malam ni. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.